Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan hidayah dan taufiknya dan kehendaknya, maka masih lagi kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita berada di dalam suasana yang sangat baik, dengan penuh ketenangan, penuh keinsafan. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ketenangan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi bacaan kita kitab tafsir Safatul Tafsir ini. Moga-moga dia dapat menambahkan kefahaman kepada kita berkait dengan ajaran agama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita ini. Jadi masih lagi kita berada pada buku surat 113, membicarakan mengenai beberapa keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang kita baca sebelum ini, iaitu pada ayat yang ke-164, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ada 8 jenis keajaiban yang Allah ciptakan supaya manusia ini sentiasa memerhatikannya. Moga-moga dapat menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada minggu yang lalu kita telah sampai kepada noktah yang ke-5 ataupun yang ke-6. Tapi insya-Allah pada malam ini kita tengok balik noktah yang ke-5. Al-khamisu al-matar. Jadi matar ini, yakni hujan ini, merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan kita dah hujan Allah dekat kita. Kita sedang hujan je, tapi kita tak perasan dia itu makhluk Allah. Dan dinyatakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran Al-Karim. Al-mataru alladhi ja'alahu Allahu al-mataru alladhi ja'alahu Allahu sababan li hayatil mawjudati min hayawanin wa nabatin wa inzaluhu bimiqdar. Jadi al-matar, hujan tu tuan-tuan sekalian, yang Allah menjadikannya itu sebagai sebab untuk kehidupan al-mawjudat, segala benda yang wujud atas muka bumi ini. Jadi sumber tu sababan, sebab. Kalau ikut sebabnya, kalau tak ada dia tak hidup lah. Itu makna sebab. Dia menjadi sebab lihayatil mawjudat, untuk kehidupan benda-benda yang wujud pada muka bumi ini, terdiri daripada min hayawanin, hayawan, nabatin, tumbuh-tumbuhan, bergantung pada
Hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bergantung pada makhluk Allah. Allah jadi dah hujan tu makhluknya. Yang dengannya itu Allah jadikannya sebagai sebab untuk benda-benda lain jadi hidup. Oh, berkat hari ni tuan-tuan sekalian, kita letih-letih umat dia disegar balik. Bukan setakat kita, tu sirah tafsir jadi kepada kereta sirah tak kereta tu jadi comel, debu-debu tu jadi malaikat. Sababan li hayatil mawjudat min hayawanin wa nabatin wa inzaluhu bimiqdar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya dengan ukuran, dengan kadar yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Cemok-cemok mana tu, cemok-cemok mana, tempat mana, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah sebutkan ayat yang lain, dan kami telah jadikan daripada air itu segala sesuatu yang hidup. Dan hidup lagi. Benda hidup ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mula dengan air. Tuan-tuan, air itu sangat penting. Kita ni minum air cukup. Tubuh manusia ni banyak air. Itulah maknanya rahsia kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Air itu sangat penting tuan-tuan sekalian. Wasadis, yang keenam ya. As-sadis, yang keenam, ma batha fil ardi, apa yang melata bertebaran di muka bumi. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok apa yang bertebaran di muka bumi ni, semuanya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bertebaran di muka bumi ni termasuklah kita. Kita tengok makhluk pun, kita tengok kita sendiri pun, itu menunjukkan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok orang lain pun, kita nampak dia Allah menciptakan dia. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kawan kita, makhluk Allah. Kita lah ni tengok dia atas dia tu. Kita tengok dia je, atas dia je. Oh, Pak Ali, tengok Pak Ali. Di sebalik Pak Ali tu dah pernah tengok dah nampak dah. Dah nampak dah di sebalik Pak Ali tu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa nampak dah kita dah. Dia nampak Pak Ali, mata tengok Pak Ali, mata Pak Ali, telinga Pak Ali. Tak nampak dah orang lain tu. Sebenarnya semua segala orang kita tengok tu tuan-tuan sekalian di sebaliknya itu. Dan kalau kita ngaji tasawuf, waktu tu nampak dulu daripada nampak Pak Ali. Kita hendak nampak benda-benda tu, nampak Allah Subhanahu Wa Taala dulu, barulah Allah Ali. Kita dah nampak dulu Pak Yah dulu, nampak Pak Yah dulu. Waktu dah mari pun Pak nampak Pak Yah dia kendaki, tak mari pun, mari nampak Pak Yah tu ya. Ma basa fil ardi, apa yang melata bertebaran fil ardi pada muka bumi ini, min insanin, tu dari manusia pun melata atas muka bumi. Orang ramah ke tengok bola je lah, tengok bola je lah. Ramahnya Allah, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ramahnya makhluk Allah tengok bola. Ada kot kelainan sikit, dah ni. Tengok bola nak go, ada kelainan. Allah menentukan, mentakdirkan berlaku bola ada masa-masa. Semua berlaku ya. Min insanin ma basa fil ardi, min insanin wa hayawanin. Itu juga hayawan. Nampak dia, nampak pencipta dia. Tengok dia, tengok. Sepatutnya
Sedar nampak pencipta itu lebih zahir daripada nampak haiwan tu. Gitu kehendak dia. Sepatutnya begitu. Pencipta kita nampak dulu, kita nampak makhluk tu, nampak pencipta lebih jelas daripada makhluk kita nampak. Sepatutnya begitu. Tapi yang jelas bagi kita adalah makhluk tu Khalik terlindung daripada kita. Kalau kehendaknya nampak air ni tuan-tuan sekalian, Khalik dia tu dulu lagi daripada air. Itulah kehendak dia. Min insanin wa hayawanin ma ikhtilafi suwar, berserta dengan kepelbagaian rupa bentuk. Tengok orang gini, tengok orang gini, kan lain-lain tu manusia tu. Tapi tak bagi dah. Tak bagi Allah cipta. Kalau tu tak baik kok kalau lah. Cuma cerita saja ni. Kalau sama belaka manusia ni mana? Tu kau mimpi belaka, sama belaka orang lelaki sama, tinggi sama, rupa parah sama belaka, orang sama belaka dah. Tidak nak fikir itu dah. Tu kau mimpi sama lah kita. Tahun ni itu hikmah ikhtilafu suwar, berbeza ataupun kepelbagaian ni, bentuk rupa ni. Bukan haiwan sejenis je, pelbagai. Ada lembu, ada kambing, semua sekali tu kan pelbagai. Itu nampak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah Allah memenuhi keperluan kita tu, pelbagai tu. Minat manusia pun pelbagai. Kalau minat manusia saja, tengok kehidupan ni dinamik. Tengok rumah dah lah, sebab apa rumah tak spesial belaka, orang ni nak gini, orang ni nak gini. Itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ juga Allah beri ni minat pelbagai ni. Aku nak gini, aku nak gini, nak sama saja. Rumah sama belaka, betul dia. Tapi tidak, tuan-tuan sekalian. Itu adalah hikmah bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala. Makhtilafi suwari wal ashkali, gambar dari segi bentuknya, dari aswar ni gambarannya, wal ashkali bentuk, wal alwan dan disebut warna. Bahagian warna dah jelas. Ambil satu makhluk yang sama, ambil je burung, tengok warna dia tuan. Berbagai dah tuan-tuan sekalian. Burung pati je. Agak-agak ada tak burung pati yang sama tu, dua ekor. Agak-agak ada tak? Kita tak pernah kaji. Ada tak sama tu? Mesti ada perbezaan lah. Payah nak kaji orang sama tu. Lembu ada tak orang sama tu? Tengok. Manusia ada tak sama tu? Sama belaka. Tak ada tak, walaupun kembar seiras lah. Beza juga lah. Beza. Tengok tuan-tuan sekalian, temari itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, qudratullah. Inilah jadi kita sentiasa sedar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sedar gitu lah. Dia sedar semua ni orang panggil. Sedar semua. Dah kita ni mata celek je, makhluk Allah belaka. Nak kata begitu. Dan mata pun kita guna makhluk Allah juga. Kita melihat ni dengan makhluk Allah, mata ni, dan benda yang kita lihat tu semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mana? Semua orang tupik daripada kita, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala belaka. As-sabi', dan yang ketujuhnya, tasrifur riyahi wal hawa. Tasrifur riyahi, tasrif
pentadbiran angin ini atau pengarahan angin nak hala ke mana ni, tiupan angin tu, angin tasrifur riyah. Wal hawa'u, dan di sini diterangkan mana hawa tu. Hawa mana apa? Hawa panas, bukan hawa nafsu ni. Ni hawa panas tau. Hawa panas, hawa sejuk. Jadi wal hawa'u jismun latifun. Jismun latifun. Jisim mana apa jisim? Jisim mana? Jisim ni, jismun, merupakan satu juzuk. Jisim ni adalah satu juzuk yang dapat ditanggapi oleh panca indera. Itu jisim. Yang panca indera kita boleh nampak dia, boleh rasa dia, boleh sedar kehadiran dia. Jadi hawa tu angin kan tak? Lalu angin tiupan ke bayu ke, wak paling lembut tu dia. Ni wak dah gerak ni, ada angin ni tak? Ada angin sekarang ni kan? Hawa ni, ada angin ni. Kita rasa tak? Dia rasa ekor ni. Itu jisim lah tu. Itu jisim lah. Yang panca indera kita boleh tanggapi dia panggil jisim. Jadi hawa ni, hembusan ni, hawa udara ni sesuatu yang jisim. Jismun latifun, yang seni. Yang seni. Hawa ni seni. Hawa sejuk, hawa panas tu maknanya ia halus. Kalau angin tu kasar tak? Angin pokok boleh tumbang. Mari angin puting beliung semua angin ke? Angin betul, angin taufan dan sebagainya, itu angin dah. Ini hawa ni, kok lembut. Jis pun latifun, yang seni, yang halus. Wa huwa ma'adzalik, tengok. Wa huwa ma'adzalik, walaupun begitu, hasilnya al-hawa itu dia sangat halus, seni. Dah, angin seluruh. Dah, angin, udara tu dia seni, dia lembut. Jisim yang seni, yang halus. Wa huwa ma'adzalik, sedangkan dalam keadaan demikian pun ia boleh jadi apa? Fi ghayatil quwwah, dia boleh jadi ghayah, kemuncak al-quwwah, kekuatan, boleh jadi kuat sangat. Fi ghayatil quwwah bihaitsu yaqli'u as-sakhra, ia boleh membalikkan batu besar. Kalau batu besar mari tu teranding batu besar tu, begitu. Wasyajar, pokok tumbang. Asyajar, pokok tumbang, bokeh. Kita tembang dulu, tembang. Dia mari sekali pun ngakak bokeh. Tengok dia. Kita boleh buat akak bokeh. Kita cari blozah dulu. Nak bokeh akak tu, takut anak-anak buat rumah. Mari lagi ngakak cabut belakang. Asalnya jismun latif. Udara ni satu yang sangat halus, makhluk Allah yang halus. Tapi bila Allah perintah dari ganak, Allah perintah malaikat dia Israfil, tumbang habis hadap. Cari JKT pula nak suruh bagi hadap. Wa yukhribul bunyan, merosakkan bangunan, merobohkan bangunan. Tak kira lah apa guna besar ni tuan-tuan sekalian. Wa huwa ma'ad wa yukhribul bunyan al-'azima, dia boleh merobohkan bangunan yang besar, al-'azim.
wa huwa ma'a dzalik hayatul wujud. Tadi kita bab kanak tau, boleh tumbang ni, pokok ni, terbang habis ni, atas rumah dinding pecah habis. Apabila takdir Allah datang tak. Tapi di samping itu juga, wa huwa ma'a dzalik, di samping itu juga dia merupakan hayatul wujud, kehidupan bagi benda-benda yang wujud. Kita nak udara, betul tak? Pokok nak udara, kehidupan hayawan nak udara, nak udara belaka. Apa tak? Hawa dia asal dia membinasakan boleh, menjadi asbab kehidupan pun boleh belaka. Kiri kanan. Tengok makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca rusing je, kita cari sangat. Oh, habis pokok dah tumbang, Allah ni yang bangunan tumbang. Tapi peranan udara yang menyebabkan kita nampak oleh ada ni, tak mikir. Dan tak sedang nak mikir, nak kata siap nampak tu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan nak mari. Bahagian hak je kita nampak tu, bahagian mudarat tu kita ada rusing hak tu. Bahagian nikmat ni, sebab tu kita ni manusia ni susah nak cari. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sangat hamba-Ku yang betul-betul bersyukur. Nampak Allah balik dah, api dah tergelar, api dah likut kereta tu. Bahagian kita ni boleh hidup, boleh ada nafas semua ni. Angin tadi kau, angin tadi kau, makhluk Allah tu ada yang menggana, ada yang menjadi sumber kehidupan dan sebagainya. Falau amsaka, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menahan udara itu, menahan udara, tahan pada udara, tahan udara itu. Kalau amsaka tarfata aini, sekelip mata je tak ada udara. Kalau tak ada udara tempoh berapa, sekelip mata je, lamata, nescaya matilah. Kullu dhi ruhin, kullu dhi ruhin, setiap yang mempunyai ruh akan mati. Kalau Allah tahan udara, tak ada udara, mati. Kau bayang udara tak ada, tuan-tuan sekalian. Udara senyap tak ada, main mana udara? Tak ada, mati manusia. Lepas tu kita kata dah, kalau kita tahan sini tak nampak orang buat begini ni, sebab apa kita boleh tahan ni 2-3 minit? Sebab ada udara di dalam ni. Boleh ke tahan 2-3 minit sebab ada gini? Tak ada dalam ni, tak ada luar pun tak ada. Ni hidup ke mana? Tarfata aini lamata kullu dhi ruhin. Setiap ada ruh mati belaka. Kalau udara tu tak ada, kita duk fikir orang cakap kita ke tak boleh nak nafas ke apa, kita buat apa, tahan tak sikit-sikit. Dah ada lagi dalam pandang kita ni udara dan sebagainya, dah jantung ada lagi. Jadi tak ada langsung. Tarfata aini lamata kullu dhi ruhin, setiap yang mempunyai ruh, bukan kita saja, hayawan mati belaka. Wa antana ma 'ala al-wajhi al-ardi, wa antana ma 'ala wajhi al-ardi, wa antana, kalau tak ada, busuklah segala apa yang ada di atas muka bumi. Ada udara sekejap je, busuklah segala yang, kalau hidup mati, kalau ada ruh mati, kalau benda-benda lain jadi busuk dah ke. Tak ada udara. Nampak udara peranan dia tu kan menyebabkan ikan tak busuk, nasi tak busuk. Peranan udara itu tuan-tuan sekalian. As-samin, dan yang ketujuh, yang ke-8-nya as-sahab, awan. Ma'adha fihi, beserta apa yang di dalamnya, minal miyah, daripada air al-azimah, yang banyak. Dalam awan tu ada air yang banyak, kandung awan dah. Awan mengandung air.
allati tasilu, yang mengalir, minha al-audiyatu, yang dengannya itu mengalir lembah-lembah, al-kabiratu, lembah-lembah ambil air mana, empangan dan sebagainya itu. Ambil dari itu asal ashab dari awal. Yabqa mu'allaqan, kekal tergantung. Tengok tu, awal ni kekal gantung, dia jatuh. Dia jatuh. Awal ni jatuh demuk kat kita ni. Tak jatuh. Yabqa mu'allaqan. Yabqa mu'allaqan, dia kekal tergantung. Bainas samai wal ardi, di antara langit dan bumi. Ada tak jauh awam jatuh setaka, kita nampak di atas tu lah, tak ada sekeping yang tu kan atas bumi ni. Dia kekal di situ. Bila alaqah, walaupun tidak mempunyai, pun dia nak kata alaqah, hubungan ni tak ada hubungan tu, tak ada tali mengikat dia tu. Tapi dia kekal duduk tergantung gitu. Mana ada tukar? Mana ada tukar? Ada tukar dinding rumah kita, atap rumah kita ada tukar. Tapi awal tidak tukar-tukar. Tengok tu. Bila alaqatin tumsikuhu, tiada alaqah, tiada tianglah, senang cerita, alaqah, tiada penghubung, yang tumsikuhu, yang memegangnya. Tak ada orang memegang dia, tak ada orang memegang dia, tak ada mengikat dia pun, tak ada pengikat pun, tapi tak jatuh. Wala di'amah, dan juga tidak ada tukar, tidak ada tukar, tidak ada stand. Stand, kalau orang mana ni pembunuh jantung dia tu sumbat kan, sumbat, nekat. Tak, pembunuh jantung yang nekat, dah buat kalau juga dia duduk gini, pembunuh jantung dah, bila dah tua dah ni, lembek, tak lekat dah. Jadi perlu pasal tukar, nak suruh dia tak tukarnya. Ini pakai stand, nak tak tukar balik. Itu adalah di'amah. Jadi tak ada pun tukar awam ni, di'amah, tapi tak jatuh. Ni kita ni dinding berbuluh kita lemah dah atas ni, dekat lagu pun ada, kena tak tukar. Begitu. Wala di'amah tusniduhu, dan tidak ada tukar yang menahannya. Bila itu kekal awal itu duduk terawam, terapung-rapung, baina as-samai wal ardi, di antara langit dan bumi. Tak ada tukar pula. Fasubhanal wahidil qahhar, fasubhanal wahidil qahhar, maka maha suci Allah, al-wahid yang esa, al-qahhar yang maha gagah perkasa. Lalah kali gitulah. Fasubhanallah, maha suci Allah, al-wahidil qahhar. Tak ada arah orang kita, tak ada arah dah. Lalah balik pada kekuasaan Allah, maha suci Allah. Lalah balik situ tuan-tuan sekalian. Kita ni kena sedar begitulah. Dalam balik kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar. Itu hadis sekali kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak mencipta sesuatu dengan sia-sia. Akhirnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengakui kelemahan kita,
Dan kita mengakui kehebatan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni mendapat syurga-Nya dan jauhkan daripada api neraka-Nya. Lalah kali kita serah diri pada Allah. Lalah sendiri sedar diri kita tak ada benda-benda pun. Skepeng pun tak ada. Cuma sementara duduk atas dunia ni tu hari sikit-sikit, ada sebahagian kita jadi sombong, jadi engkar, jadi kufur, rasa gagah diri. Dan sedangkan semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda pun, dah balik kepadanya. Balik kepadanya. Tak ada apa-apa. Jadi sekadar itulah saja tuan-tuan sekalian bacaan kita untuk pada malam ini. Moga-moga dia menambahkan lagi kecaknaan kita dan kesedaran kita, kesedaran kita ni dengan hakikat kehidupan. Kok kita nampak ni, nampak dinding, nampak ni, nampak jam, nampak ni. Kita nak begitu. Mata, tangan, kaki, akal, semua ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali hak dia. Jadi tak ada benda hak kita, tuan-tuan sekalian. Semoga dengan kefahaman itu, kesedaran itu, kita menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi berhati-hati kerana kita sedar dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar semua. Itu kehendaknya. Jadi sekadar itulah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.